Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami akan membentangkan jenis yang bertajuk tekanan dalam keluarga ketika pandemik dan cara untuk menanganinya menurut Islam dan psikologi. Okey, abstrak untuk kajian ini adalah mengenai tekanan dalam keluarga ketika pandemik dan cara untuk menanganinya menurut Islam dan psikologi, yang mana membincangkan permasalahan yang berkaitan dengan jenis tekanan yang dihadapi oleh keluarga, faktor yang mempengaruhi tekanan individu, langkah untuk mengatasi tekanan yang dihadapi oleh keluarga menurut Islam dan psikologi, dan juga kesan tekanan yang dihadapi oleh keluarga terhadap institusi keluarga dan juga individu. Okey, saya akan teruskan dengan pendahuluan. Okey, bagi pendahuluan jurnal kami ada memasukkan sedikit mengenai definisi keluarga, iaitu keluarga adalah satu unit yang mempunyai struktur tertentu terdiri daripada perhubungan perkahwinan yang sah dan ikatan pertalian darah. Kami juga ada memasukkan sedikit mengenai tekanan, iaitu tekanan yang dihadapi oleh keluarga bukanlah suatu isu yang ringan dan tidak boleh dipandang enteng. Kerana jika tersilap langkah dalam menangani tekanan, institusi kekeluargaan akan runtuh, terutamanya setelah berlakunya wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita yang mendatangkan pelbagai masalah seperti masalah kewangan dan juga kesihatan. Kajian ini juga dilakukan bagi memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai tekanan yang dihadapi oleh keluarga, khususnya dalam era pandemik ini. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan persoalan kajian dan juga objektif kajian. Terdapat 4 persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis tekanan yang dihadapi oleh keluarga? Yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi tekanan individu dalam keluarga? Yang ketiga, apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani tekanan dalam keluarga menurut Islam dan psikologi? Dan yang terakhir adalah apakah kesan tekanan dalam keluarga terhadap individu dan juga institusi keluarga? Kami juga mempunyai 4 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti jenis tekanan yang dihadapi dalam keluarga ketika pandemik. Yang kedua, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi tekanan individu di dalam keluarga. Yang ketiga, membincangkan cara-cara untuk menangani tekanan yang dihadapi dalam keluarga ketika pandemik dari sudut Islam dan psikologi. Dan yang terakhir, mengenal pasti kesan tekanan dalam keluarga terhadap individu dan juga institusi keluarga. Okey, kami akan meneruskan pembentangan dengan presenter yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Okey, hasil kajian ini merupakan ilmu yang dapat dijadikan panduan kepada seluruh negara di mana rakyat mereka mengalami tekanan dalam keluarga. Kajian ini juga dapat menambahkan pengetahuan para pengkaji yang mengkaji tentang tekanan. Panduan sebegini amat penting kepada individu yang mengalami tekanan, terutamanya dalam keluarga, untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan rujukan iaitu kajian ini. Seterusnya yang kedua adalah dapat mengurangkan masalah stres yang melampau di kalangan anak-anak. Dan ini merupakan kesan yang positif yang dihasilkan daripada kajian ini. Hal ini dapat dikurangkan kerana anak-anak yang mengalami tekanan ini dapat menjadikan kajian ini sebagai rujukan untuk mereka atasi masalah dengan lebih matang, dengan lebih baik, dengan lebih terbuka. Seterusnya adalah dengan kajian ini, individu yang mengalami masalah ini akan dapat mengenal pasti masalah yang terbentuk disebabkan oleh tekanan. Jadi, apabila dapat mengenal pasti masalah tersebut, secara tak langsung dapat membantu kerajaan mengurangkan kematian akibat daripada tekanan. Melalui kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa agar sentiasa menyayangi, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang agar tidak berlakunya tekanan dalam keluarga. Mengenal pasti langkah yang perlu diambil untuk atasi tekanan ini. Maka perkara yang paling penting apabila kita menghadapi sesuatu masalah seperti tekanan ini adalah berfikiran matang dan
positif, sentiasa bersikap positif agar tidak cenderung ke arah yang lebih mengakibatkan keadaan lebih keruh daripada sebelum ini. Maksudnya tekanan tu akan semakin berkurang apabila kita berfikiran matang, positif dan terbuka. Kita akan sentiasa tenang. Untuk kaedah penyelidikan pula, kami menggunakan kaedah kualitatif dan analisis data yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan adalah analisis dokumen. Okey, baiklah, untuk sorotan kajian, Dr. Hans mendefinisikan stres sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Yang kedua, Ketua Kluster Psikometrik Universiti Malaya, Dr. Haris Shah Abdul Hamid, dalam temu bual Sinar Harapan mengatakan bahawa keluarga itu sendiri boleh menjadi punca tekanan. Dan yang ketiga ialah menurut kajian yang dijalankan oleh Institute for American Values pada tahun 2002 menunjukkan bahawa secara puratanya individu yang bercerai tidak berasa bahagia jika dibandingkan dengan mereka yang berkahwin. Pendapatan kajian kami dijalankan secara berperingkat berdasarkan 4 persoalan kajian. Yang pertama, terdapat 2 jenis tekanan yang dihadapi oleh keluarga ketika pandemik. Yang pertama ialah tekanan emosi yang merupakan satu penyakit psikologi yang menyebabkan kemurungan yang serius. Kehidupan dirasakan sunyi dan kosong. Perkara ini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika pandemik, terutamanya apabila terdapat halangan untuk berjumpa dengan ahli keluarga. Tekanan yang seterusnya ialah tekanan jiwa yang merupakan tekanan yang sering dialami ketika pandemik disebabkan oleh perintah berkurung kerana PKP. Seseorang yang mengalami tekanan jiwa ini boleh dilihat dari segi tingkah laku mereka. Perubahan ini sering terjadi apabila kerap bersendirian. Misalnya, mereka hilang minat terhadap aktiviti yang sering dilakukan. Pendapatan kajian yang seterusnya ialah faktor-faktor tekanan dalam keluarga. Faktor tekanan itu bukanlah dari segi mental semata-mata, bahkan boleh berpunca daripada kecelaruan dan kelemahan hati. Kelemahan hati menyebabkan rapuhnya hubungan individu itu dengan Allah SWT, menyebabkan kehidupannya menjadi sempit. Tekanan juga merupakan salah satu bentuk ujian Allah SWT kepada hambanya. Antara punca utama tekanan dalam keluarga ialah masalah ekonomi dan kewangan. Tambah pula ramai keluarga yang terjejas akibat pandemik yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan ramai individu kehilangan sumber rezeki. Sebuah keluarga perlu mempunyai kewangan yang stabil dan mencukupi untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan kesihatan. Bila sumber kewangan tidak mencukupi, ibu bapa akan mulai tertekan untuk mencari sumber pendapatan yang menambahkan tekanan dalam keluarga. Selain itu, masalah perhubungan juga merupakan salah satu faktor tekanan dalam keluarga. Sebagai contoh, apabila pasangan suami isteri mulai sibuk dengan kerjaya masing-masing, mudah untuk mereka mula kehilangan sentuhan kemesraan. Masalah ini lebih teruk semasa pandemik melanda kerana terdapat SOP yang membataskan segala pergerakan di seluruh negara. Hal ini memberi impak yang sangat besar kepada pasangan jarak jauh. Masalah ini boleh membawa kepada keadaan yang lebih teruk, iaitu penceraian. Keadaan ini memberi kesan yang lebih teruk kepada mental dan emosi anak-anak. Ketidaksefahaman juga merupakan punca tekanan dalam keluarga. Tidak dinafikan penularan COVID-19 yang masih tidak menunjukkan tanda reda memaksa pelajar untuk meneruskan pembelajaran secara dalam talian. Bukan mudah untuk melaksanakan sesi pembelajaran ini. Berikutan terdapat pelbagai masalah seperti capaian internet ibu bapa bekerja yang memberi tempias kepada mental kanak-kanak. Namun terdapat segelintir ibu bapa yang kurang faham dengan situasi yang dialami oleh anak-anak mereka. Perkara seperti ini akan berlanjutan sehingga boleh menyebabkan konflik antara pelajar dan ibu bapa, seterusnya mewujudkan tekanan dalam keluarga. Akhir sekali, kehadiran ahli keluarga yang baru iaitu bayi juga merupakan punca tekanan dalam keluarga. Anak-anak yang lebih kecil akan menganggap bayi yang adalah penceroboh yang merampas hak mereka. Anak-anak akan mengalami perasaan saingat antara adik-beradik dan cemburu. Ibu bapa juga akan tertekan kerana tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menguruskan anak-anak, malah
Dengan keadaan pandemik semasa, ibu bapa semakin sukar mencari sumber pendapatan untuk menampung segala pembelanjaan untuk membesarkan anak-anak. Pendapatan kajian yang seterusnya ialah langkah-langkah untuk menangani tekanan dalam keluarga. Antara langkah-langkahnya ialah meluangkan masa untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Hal ini kerana dapat memberi ruang supaya tekanan dapat dikurangkan. Sebagai contoh, menghirup udara yang segar, bersiar-siar dan mendengar muzik, yang merupakan langkah yang telah lama disyorkan untuk mengurangkan tekanan. Malah meluangkan masa untuk makan bersama keluarga juga dapat mengurangkan tekanan. Selain itu, cara untuk mengatasi tekanan dalam keluarga adalah fokus kepada diri sendiri. Sebagai contoh, melakukan hobi yang diminati, berjalan kaki, berlari, makan makanan yang sihat, ditambah dengan tidur yang nyenyak dan mencukupi, dapat mengurus dan mengurangkan kesan tekanan negatif dalam keluarga. Akhir sekali, cara untuk mengatasi tekanan dengan berbincang sekiranya terdapat masalah di dalam keluarga. Pembincangan dalam keluarga boleh memberi peluang kepada semua orang untuk menyuarakan kebimbangan mereka dan menjawab setiap persoalan. Tambah pula, ia juga merupakan cara yang terbaik untuk mendapat sokongan dan saling membantu antara satu sama lain. Okey, baiklah. Seterusnya adalah tekanan yang dihadapi akan memberi kesan negatif sehingga menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Jadi ada beberapa kesan negatif yang akan diperolehi, akan didapati oleh seseorang individu yang mengalami masalah tekanan ini. Okay, kesan negatif yang paling ketara adalah kesihatan. Okay, apabila kita sebagai seorang individu ni sentiasa stres, tertekan, jadi masalah kesihatan ni akan terjejas secara tak langsung. Okay, individu akan sentiasa sakit kepala. Apabila tekanan tu tidak dihiraukan ataupun berlarutan, dia akan menjadi seseorang itu akan mendapat simptom seperti mual, mengganggu sistem penghadapan manusia. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan oleh individu tersebut. Okay, seterusnya kesan yang kedua adalah individu tersebut boleh mengalami insomnia. Okey, insomnia ni adalah satu penyakit di mana seseorang itu tidak boleh tidur pada waktu malam, sedangkan waktu malam adalah waktu untuk tidur, waktu untuk berehat, tapi tidak boleh tidur kerana tertekan, stres, sentiasa berfikir tentang masalah ini. Jadi apabila seseorang itu tidak tidur pada waktu malam yang sepatutnya tidur, maka esok harinya akan menjadi hari yang paling letih, penat, lesu bagi seseorang itu kerana disebabkan tidak boleh tidur. Jadi insomnia ni adalah satu penyakit yang agak bahaya jugalah kalau tidak diambil perhatian. Okey, seterusnya adalah tekanan ni juga cenderung kepada ketidakstabilan emosi. Jika dia nak selesaikan satu masalah, padahal benda tu remeh je, tapi disebabkan emosi tak stabil, benda tu jadi susah. Lagipun apabila mencetuskan amarah dia yang mengalami tekanan ni, sesuatu yang tidak perlu marah pun dia akan jadi marah. Amarah tu lebih agresif kadang-kadang kalau terlalu teruk emosi dia. Okey, jadi apabila perkara sebegini berlaku, maka hubungan di antara rakan-rakan sekerja, keluarga, adik-beradik semua akan terjejas, akan renggang disebabkan amarah yang tidak terkawal ini. Jadi antara yang paling terkesan adalah anak-anak remaja. Anak-anak remaja ni dia nakkan perhatian daripada ibu bapa mereka, jadi dia mudah memberontak apabila tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Seperti para remaja lelaki, dia akan membuat masalah seperti lari rumah, lumba haram, sumbang mahram dan sebagainya. Kes jenayah yang tidak sepatutnya berlaku. Ia juga menimbulkan konflik antara keluarga itu sendiri. Okey, kesimpulan daripada hasil kajian ini, tekanan boleh menjadikan seseorang itu lebih baik ataupun boleh menjadikan seseorang itu lebih buruk. Bergantung kepada cara individu itu tersebut mengatasi masalah tekanan ini. Apabila seseorang itu mengatasi masalah dengan tenang, dengan positif, dengan fikiran yang lebih terbuka, maka kesannya akan lebih positif. Dia akan menjadikan lebih tenang lah. Jadi apabila seorang itu
atasi masalah ini dengan perasaan marah, perasaan serabut, negatif, asyik nak sempit je fikiran, maka kesannya pun tidak elok juga, negatif. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.